Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Kali ini kita akan meneliti pula apakah tajuk yang akan kita pelajari pada buku teks muka surat 61. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan buku teks dan juga buku catatan ataupun buku latihan. Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membaca dan menyenaraikan kata sendi nama. Dan yang paling penting, anak-anak memahami bagaimanakah cara yang betul untuk kita menggunakan kata sendi nama. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, elok kiranya kalau kita melihat dahulu apa yang tercatat pada munsyid cilik di bahagian bawah buku teks. Kata sendi nama ialah perkataan yang terletak di hadapan frasa nama. Contoh yang diberikan di, ke, oleh, daripada, dalam, dan pada. Tajuk ini telah pun kita pelajari dan telah pun cikgu muatkan dalam video-video cikgu yang terdahulu. Sekiranya anak-anak ingin mengulang kajinya semula, boleh rujuk pada link yang cikgu sediakan di atas. Klik saja link itu. Anak-anak akan dibawa terus kepada video cikgu penerangan tentang kata sendi nama. Namun pada kali ini cikgu akan menerangkan seperti selalu maksud dan cara penggunaan frasa sendi nama yang terdapat dalam munsyid cilik. Yang pertamanya di. Di dikhususkan hanya untuk tempat sahaja. Di kedai, di sekolah, di hospital. Tempat saja. Okey. Yang keduanya, ke. Ke boleh digunakan dalam 4 keadaan. Yang pertamanya, untuk tempat. Ke sana, ke sini. Itu tempat. Yang kedua, ke digunakan untuk masa. Dari pagi hingga ke petang. Masa, Yang ketiga, ke untuk arah. Ke hujung sana. Ke tepi. Itu arah. Dan yang keempatnya, benda konkret yang tidak bernyawa. Benda konkret adalah benda kukuh namun tidak bernyawa, tidak hidup. Contohnya seperti membaling ke dinding. Ke dinding itu adalah benda konkret yang tidak bernyawa. Okey. Manakala oleh adalah kata sendi nama, iaitu kata kerja pasif yang berawalan di dan te. Contohnya, pokok kelapa itu ditebang oleh Pak Samad. Jelas Okay, baik. Daripada. Daripada boleh dibahagikan kepada 6 bahagian. Daripada yang pertama digunakan untuk orang. Saya mendapat hadiah daripada ibu saya. Ibu saya adalah orang. Daripada yang kedua, kita gunakan untuk menunjukkan asal kejadian. Kain ini dibuat daripada benang sutra. Daripada. Asal kejadian kain itu adalah benang sutra. Okay. Daripada yang ketiga, menunjukkan perbandingan. Dia lebih tinggi daripada adiknya. Perbandingan, dibandingkan Okay. Seterusnya, daripada digunakan untuk menunjukkan bahagian yang tertentu. Contohnya, kumpulan Blackpink terdiri daripada 4 orang anggota. Bahagian daripada ahli kumpulan itu. Dan akhir sekali, daripada digunakan untuk menunjukkan pertentangan. Daripada hidup, baiklah mati. Pertentangan hidup dan mati. Penggunaan kata sendi daripada. Okey, faham? Kalau tak faham, cuba ulang balik apa yang cikgu terangkan tadi ataupun kamu merujuk daripada mana-mana sumber.
Berikutnya kita lihat pula kata sendinama dalam. Kata sendinama di dalam digunakan di hadapan frasa nama yang mempunyai ruang. Dan kata sendinama dalam digunakan di hadapan frasa nama yang tidak mempunyai ruang. Apa yang membezakan di antara mempunyai ruang dengan tidak mempunyai ruang? Lihat contoh ayat yang cikgu berikan ini. Semua orang mendiamkan diri dalam mesyuarat itu. Dalam mesyuarat. Mesyuarat tidak mempunyai ruang. Kalau mempunyai ruang pula seperti ini. Dia menyimpan wang di dalam tabung. Dalam tabung ada ruang. Itu yang membezakan di antara mempunyai ruang dan tidak mempunyai ruang. Dan penggunaan di dalam dan juga dalam. Cikgu harapkan anak-anak tidak terkeliru dengan apa yang cuba cikgu jelaskan sebentar tadi. Dan akhir sekali, kata sendinama yang disenaraikan dalam unsur ciri ini adalah pada. Penggunaan kata sendi pada boleh kita gunakan dalam 5 keadaan. Yang pertamanya untuk masa. Pada petang kemarin hujan turun mencurah-curah. Untuk masalah petang. Okey, yang kedua untuk benda abstrak, benda yang tidak boleh kita gambarkan, tak nampak, tak wujud. Contohnya pada pendapat saya. Pendapat itu tidak dapat kita gambarkan. Pada pendapat saya, dan kamu sambunglah ayat yang cikgu sebutkan ini. Okey. Yang ketiga, pada kita gunakan untuk orang. Payung itu ada pada aini. Pada. Jelas ya? Yang keempat, untuk binatang. Pada kaki burung itu dipasangkan gelang penanda. Pada kaki burung itu. Untuk binatang. Dan yang kelima, untuk benda konkret yang tertentu. Contohnya, cat disapu pada dinding itu. Dinding itu adalah benda konkret yang tertentu yang kita maksudkan tadi. Tak kira lah, jadi benda itu konkret, kita nampak, kita boleh sentuh, kita boleh rasa. Jika usah kamu jelas dengan penerangan yang telah cikgu berikan tadi. Kalau kamu tak jelas, bolehlah kamu rujuk kembali video cikgu sebelum ini pada link yang telah cikgu tunjukkan awal-awal tadi. Dan sekarang kita kembali ke buku teks muka surat 61. Kita harus waspada. Sambil kita membaca, kita akan mencari kata adjektif yang mungkin ada. Bersedia Sediakan pensel, kita tandakan sedikit pada buku teks ketika kita membaca. Hadif membaca rencana di hadapan kelas. Ada tak dalam baris ini? Di, ada. Menunjukkan tempat di hadapan. Menjaga keselamatan diri perlu diutamakan oleh setiap orang. Dan nampak itu ada perkataan oleh. Oleh adalah kata sendinama. Usaha ini menunjukkan seseorang itu menyayangi dirinya sendiri. Tidak ada kata sendinama dalam ayat ini. Kita teruskan lagi. Tempat-tempat yang perlu diberikan perhatian serius, termasuklah pasar raya. Tidak ada. Pengguna perlu mengelak pemegang troli dengan tisu yang basah sebelum menggunakannya. Ada atau tidak? Tidak ada. Hal ini dapat mengelakkan jangkitan kuman dan penyakit berjangkit. Ada penggunaan dan di situ. Walaupun cikgu tak menerangkannya tadi dan, tapi dan itu biasanya kita gunakan untuk benda yang setara. Jangkitan kuman dan penyakit adalah benda yang setara. Selain itu, ibu bapa yang membawa anak kecil ke pusat dobi layan diri juga harus berwaspada. Penggunaan ke untuk menunjukkan tempat. Hal ini penting bagi memastikan anak kecil mereka tidak masuk ke dalam mesin tersebut. Masih lagi ke digunakan. Kita teruskan lagi. Wayar penyambung yang digunakan di rumah turut mengundang kemalangan. Di rumah menunjukkan tempat. Kejadian litar pintas
berpunca daripada wayar penyambung yang berserabut. Daripada wayar penyambung menunjukkan asal kejadian, punca kejadian. Pengguna kerusi urut juga boleh ditimpa kemalangan. Pengusaha kedai kerusi urut tidak menyelenggarakan kerusi tersebut pada setiap bulan secara berkala. Pada setiap bulan menunjukkan masa. Hal ini menyebabkan pengguna kerusi urut mengalami renjatan elektrik. Tidak ada kata sendi yang terdapat pada frasa terakhir yang baru kita baca tadi. Okey, dah pun selesai cikgu bincangkan kata sendi nama yang terdapat dalam petikan sambil-sambil kita membaca, sambil-sambil kita mencari. Dan lebih cantik kalau kamu cuba belajar membina ayat sendiri menggunakan kata sendi yang telah kita tandai sebentar tadi. Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.